Sekalian, tamatlah ayat kita 36 sehingga 43 dalam isu banyak Tuhan ajar kepada kita sini mengenali hakikat dunia dan juga beberapa sifat buruk yang perlu dijauhi dan sifat-sifat yang mulia yang patut diambil. Di antara sifat utama yang kita bincang di sini, al-afu, memaafkan kesalahan orang. Wa man afa wa aslaha. Dalam hadal ayat itu safhul jamil. Safhul jamil maknanya bukan sekadar maaf, lupakan kesalahan orang itu. Ada setengah orang dia maaf tapi tak lupa. Sakit hati itu ada. Tapi yang hak paling tinggi darjah, maaf dan lupakan. Tak ada dah, saya lupa dah benda lama. Biarlah. Nanti banyak benda yang kita maaf tapi kita tak lupa. Betul tak? Mana awak dengan dia tu? Tak apalah. Benda lama. Tapi sekali kita ingat, orang panggil luka lama berdarah kembali. Jadi kalau boleh hilang luka lama tu, macam mana nak cari doktor, cari ubat yang luka lama tak berdarah, ada ke tak ada? Payah. Kalau tak ingat tak apa, waktu ingat, ini dia panggil. Baiklah, dalam ayat yang kita baca ini para jemaah sekalian, ayat fama utitum min syai'in, dan sampai kepada ayat ini, jawabnya di sini Allah Taala nyatakan kepada kita beberapa khisal, ciri-ciri keistimewaan agama kita ni. Di antaranya yang kita sebut tadilah, sifat iman, tawakal, menjauhi dosa besar, menjauhi perkara yang keji, bersifat lemah lembut ketika kita berkuasa, mendirikan salat, menunaikan zakat, bermesyuarat dan membela diri dengan kejahatan yang orang buat. Namun begitu, di antara sifat yang dipuji oleh Allah Ta'ala juga, iaitulah kita jangan balah orang lebih daripada yang sepatutnya. Jangan balah lebih daripada yang sepatutnya. Dalam ayat yang 36 ni juga Allah kata apa? Allah Ta'ala nak ajar kepada kita supaya bersifat zuhud dalam dunia. Sifat zuhud dalam dunia dan sifat tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Faedah yang kedua. Wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Bila dia marah dengan orang, dia boleh maaf. Kata di para ulama, sifat marah ni diperlukan dalam hidup manusia. Kita ni kalau delete semua sifat marah, kita jadi bodoh, tak tahu apa. Tapi marah biar kena pada tempat dan berpada-pada. Marah kena pada tempat, berpada-pada. Tulis kata-kata masyhur daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah, ada dalam kitab dia. Dia kata marah tak kena pada tempat, itu nama dia orang bodoh. Orang bodoh ni marah tak bertempat. Marah ya kerja dia, bodoh lah gitu. Tapi tidak marah pada tempat yang sepatut marah, itu orang penakut. Kita ni antara dua, bodoh bodoh dengan penakut. Anak awak tak solat tu, biar dia, itu orang penakut nama dia. Cik, isteri awak tak utak aurat, tak boleh nak tegur dah. Tak boleh nak tegur dah. Mana bini dia power pada dia lagi. Kita kata ini orang penakut. Bukan orang lemah lembut, tu orang penakut nama dia. Tapi kalau anak dia pecah gelasnya gelas kedar RM2 ya. Tapi dia marah, dia pukul anak lebih pada hudud. Dia pukul, kita kata tu orang gila tu, orang bodoh lah gitu, bukan orangnya. Benda kecil jangan dibesarkan. Anda ingat ni. Sebab tu dalam ayat ini Tuhan kata iza ma ghadibu hum yaghfirun. Bila dia marah, dia boleh tahan diri. Dan ayat lain dalam surah Ali Imran, tulis surah Ali Imran ayat 134, wal kaziminal ghaiz, orang yang boleh menahan marah, wal afina 'anil nas, boleh maafkan kesalahan orang, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah Taala suka kepada orang yang baik. Kita nak dapat hak ni lah payah ni, cakap senang, nak cakap apa senang. Baik, faedah yang ketiga. Tulis faedah yang ketiga. Apa dia faedah yang ketiga? Tulis ni pelajar. walladzina istajabu li rabbihim, ayat
38. Orang yang menerima seruan Allah Azza wa Jalla. Jadi dia panggil ini dia panggil al-khisal al-hamidah. Sifat yang terpuji. Allah Ta'ala panggil kita kepada ummahatil fadail. Ibu segala kebaikan itu ada 3. Boleh. Yang pertama ilmu. Yang kedua iffah. Iffah ni baik jiwa. Yang ketiga syaja'ah, berani. Orang penakut tak masuk ni. Dia berani itu kena ada. Maka fal madhu bil istijabah. Allah Ta'ala puji orang yang menyahut seruan Allah Ta'ala dan mendirikan solat, itu dia panggil ilmu. Kemudian seruan supaya beri nafkah. Ini ayat dia ni. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, itu seruan supaya baik jiwa. Baik jiwa ni kita tak tamak, kita tidak bakhil, itu baik jiwa. Iffah, dia panggil baik nafsu. Wa bil intisar, panggilan supaya membela diri, ini seruan kepada asy-syaja'ah. Jadi asas kepada fadilah manusia ni 3, ilmu, tulis mula, al-ilmu, al-iffah, asy-syaja'ah. Kita kena ada belakang. Kalau tidak, nak cakap benda betul, nak cakap benda benar, tak berani. Sebab apa? Takut orang marah. Lah, kita para pendakwah kena ada syaja'ah, kena ada keberanian. Tapi jangan melulu. Berani tak tepat pun susah juga. Jadi macam apa ni, kata Imam Ghazali tadi lah, marah tak bertepat, tak marah tak kena pada tepat pun salah. Baik, kita pergi pada yang keempat. Wa amruhum syura bainahum. Allah Ta'ala perintahkan kita supaya sentiasa bermesyuarat. Mesyuarat itu adalah satu jalan yang diajar oleh Nabi, oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita, dan juga diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bermesyuarat. Nabi itu ada wahyu. Boleh ya tak mesyuarat. Cakap, kalau orang bantah, Allah Ta'ala suruh, boleh. Macam kita hari ni lah, setengah orang dia mengaku dia jumpa Nabi lah, macam-macam. Tak boleh bantah aku punya amalan ni, sebab aku jumpa Nabi. Nabi endorse lah. Apa-apa kita buat, kita kena bermesyuarat. Diriwayatkan daripada Al-Hasanu radhiyallahu anhu, Hasan bin Ali, ma tashawara qaumun qattu illa hudul arsyad, hudu li arsyadi umurihim. Tidaklah mana-mana orang betul-betul ikhlas bermesyuarat kecuali dia akan dapat jalan petunjuk yang baik. Asar ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannaf dia. Nabi SAW sendiri telah mengajar kepada kita secara amali. Baginda SAW sentiasa bermesyuarat dengan sahabat. Tengok nak perang Badar, Nabi mesyuarat, asyiru ayuhan nas, bagi tahu, bagi pandangan. Kita nak pergi perang ni, kita keluar bukan nak perang, tapi sekarang jadi peperangan, bagi pandangan. Lepas perang Badar, mesyuarat lagi. Jadi kita kata itulah, kita ni jangan diktator, sentiasa bermesyuarat. Dan yang terakhir, iaitu wa idza walladzina idza asabahumul baghyu yantasirun. Jadi bila orang ni, bila dia marah, orang buat tak baik kepada kita, yantasirun. Mana ayat kita? Walladzina idza, ayat 39. Dan juga lebih baik dan lebih kekal bagi orang yang apabila ditimpa suatu perbuatan secara zalim, mereka bertindak membela diri. Jadi ayat ini Allah Ta'ala ajar kepada kita bahawa kita orang Islam ni mesti ada izzatun nafsi, ada kehormatan diri, kemuliaan diri, kena ada. Jangan kata orang main kita pakai senyap, bodoh, tak boleh. Tapi kita ingat, jangan melampau dalam membela diri. Tapi kita lebih kepada membela kebenaran, lebih pada membela apa? Membela kebenaran. Jangan bela diri. Sebab itu, cuba kita tengok dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi, orang kata dia gila, lagi ahli sihir, lagi penyair, penyair lah, syair, sahir, majnun, apa lagi. Nabi tak jawab. Nabi tak kata gila tak. Senyap. Orang tuduh-tuduh tak ada. Tapi bila orang mari sebut tentang agama, contohnya waktu dia berlawan dengan Abu Sufyan di Uhud, Abu Sufyan naik atas bukit Uhud, dia kata Ali Hubal, berhala paling tinggi hari ni. Nabi kata la. Jawab, Allahu a'la wa ajal, Allah Ta'ala yang paling.
Maknanya Nabi kalau orang bab peribadi dia orang kata dia boleh maaf. Tapi dalam bab agama, bab prinsip tidak ada maaf. Maknanya kalau orang kata kita awak ni tak baik, kita boleh diam. Tapi kalau orang langgar perintah Allah, dia kata hina sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hina agama, wajib kita bangkit. Kalau tidak, fa batnul ardi khairum min zahriha, baik awak duduk dalam perut bumi daripada duduk atas muka bumi. Bila Islam dipinjak, dihina oleh orang, kita duduk tak jawab, kata orang fa batnul ardi khairum min zahriha, masuk dalam perut bumi lebih baik daripada duduk atas bumi. Buat apa? Tak boleh nak bela Islam. Kita ni kalau bab Islam boleh senyap. Tapi kalau orang kata ke dia, ini menghina keturunan saya, saya akan pertahankan dia. Ada sebuah makalah yang saya terjemahkan, tajuk dia Akhlaqul Kibar, akhlak orang berjiwa besar. Tuan-tuan tengok di blog saya abuanasmanani.com tu, ada situ tajuk dia Akhlaqul Kibar, akhlak orang berjiwa besar. Bagaimana dia orang ni boleh maafkan orang, boleh. Kita kena belajar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, ulama-ulama yang besar, memaafkan kesalahan orang. Tapi ingat, dalam agama tidak ada toleransi. Mesti mempertahankan prinsip, mempertahankan hak. Jangan benarkan orang sewenang-wenang buat kepada kita benda-benda yang tidak baik. Tamatlah 5 faedah. Sebenarnya faedah dalam ayat yang kita baca 36 ni, ayat 36 dia punya faedah banyak sekali. Tapi setakat yang kita janji, kita nak kutip 5 je, cukuplah setakat tu. Wallahu alam. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam siri yang akan datang, ayat 44. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.